Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya berkenaan dengan satu surat yang dikirim kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Yang mana surat ini adalah terlalu spesial ya, daripada seorang budak berumur 9 tahun yang bernama Mayam yang masih lagi berada di darjah 3. Dan di sini saya lihat bahawa dia mengucapkan thank you kepada Uncle Anwar, yang mana budak ini menulis surat berkenaan dengan isu masalah tandas mereka di sekolah. Dan di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil maklum dengan surat ini, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim keluarkan di laman media sosial beliau, iaitu terima kasih Mariam. Saya akan berusaha dengan lebih teliti dan mempercepatkan menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan anak-anak di sekolah. Di sini kita boleh lihat ya komen-komen yang ada di laman media sosial Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana ramai juga yang memuji. Tetapi benda yang sekecil ini ya, dalam pentadbiran negara kita yang begitu lama ya, tidak pernah ada Perdana Menteri yang turun gelanggang, turun padang untuk menyantuni rakyat, terutamanya sekolah-sekolah daif. Hari ini kalau kita lihat ya, keutamaan ini ya diberikan untuk mereka menyelesaikan masalah tandas ini ya, yang kita nampak macam remeh-temeh, tetapi ini amat penting untuk mengubah minda. Untuk kita lihat anak-anak selesa di sekolah. Kita lihat kita dah ada Perdana Menteri yang ke-10, baru ada perkara seperti ini dapat kita lihat diselesaikan dengan secepat mungkin. Dalam keadaan ekonomi kita teruk seperti ini pun Perdana Menteri ambil prihatin terhadap rakyat. Ini adalah satu yang kita boleh lihat bahawa rungutan daripada anak sekecil 9 tahun pun Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil peduli. Inilah yang menjadi satu dengki kepada pihak pembangkang, yang mana kalau kita tengok mereka hari ini menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim bermacam-macam isu tandas. Mereka keluarkan hujah bahawa tandas tak perlu dibuat dengan cantik kerana itu tempat setan dan sebagainya. Ini adalah satu hujah kolot yang walaon-walaon, yang mana pemimpin yang mengeluarkan hujah ini daripada pihak pembangkang pada saya amat tidak bertamadun. Saya tadi dapat kiriman daripada kawan saya daripada luar negara yang turut memuji, yang mereka bertanya apakah benar kerana benda ini keluar di akhbar-akhbar antarabangsa, yang mana perkara kecil ini dilihat oleh akhbar antarabangsa bahawa prihatinnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka bertanya betulkah perkara ini berlaku. Dan saya ini telah pun dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kami di laman media sosial beliau sendiri. Ini adalah satu contoh yang terbaik. Jadi mereka-mereka yang menyokong kepada Perikatan Nasional tu, yang menyokong Abah Kau tu, sebenarnya tak ada apa. Yang ada adalah tinggal Abah Sakau, yang hari ini kita tengok dia lepas menjadi Perdana Menteri sedang berdepan dengan masalah. Masalah apa? Masalah yang membabitkan beliau apabila menjadi Perdana Menteri. Kita lihat didakwa dengan isu rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan amla. Ini adalah satu yang kita harap tidak berlaku lagi dalam negara ini. Sebagai pemimpin utama negara, jangan mereka salah guna kuasa. Duit yang sebanyak itu, kalau betul ada orang yang derma, kenapa tidak turunkan duit itu kepada rakyat? Kita tengok macam mana beratus juta masuk dalam akaun Parti Bersatu. Apa tujuannya? Kalau beratus juta ini pergi buat tandas sekolah, pergi bangunkan sekolah-sekolah yang daif, bantu orang miskin dengan duit ini, lebih baik ini adalah masuk akaun parti yang dikatakan sedekah. Padahal ini adalah terang-terang daripada individu-individu yang jelas kita tahu, namanya pun kita dah tahu, dan akhirnya tidak menguntungkan rakyat. Ini yang dilihat oleh rakyat sekarang ni. Kalau kita lihat blogger-blogger mereka menghentam kerana melibatkan duit ini, dan baru-baru ini pendedahan demi pendedahan mereka kata bahawa yang jadi walaon ni mereka dapat upah dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang tidak menguntungkan negara, dan mereka buat juga memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini jelas kita lihat ya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ya menyantuni rakyat, walaupun anak kecil beliau santuni. Ini adalah satu sikap yang terbaik. Saya belum lihat ya pemimpin yang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Daripada saya lihat Tun menjadi Perdana Menteri, kerana saya di zaman Tun Dr. Mahathir, dan kita lihat bagaimana kepimpinan-kepimpinan yang lain, mereka tidak menyantuni rakyat yang sekecil-kecilnya, anak-anak kecil ini, yang mereka tahu berpolitik tetapi mereka tidak lihat, tidak mengambil masa untuk menyantuni rakyat susah. Hari ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan, masih dipersoalkan, masih dipertikaikan. Padahal mereka sendiri membentangkan belanjawan yang mana tidak menguntungkan rakyat, dia menguntungkan kepada kroni. Akhirnya zaman Perikatan Nasional
adanya nama Jana Wibawa yang konon-kononnya membantu golongan Bumi Putra, kontraktor Bumi Putra. Tetapi saya lihat semua kerja ini menghabiskan duit beratus-ratus bilion miliar, tetapi tidak ada impaknya kepada rakyat, dan akhirnya rakyat susah. Kesusahan yang dialami oleh kita hari ini adalah hasil daripada pengkhianatan ahli-ahli politik ini tadi, yang mana mereka jadikan diri mereka untuk menubuh satu kerajaan melalui pintu belakang, dan akhirnya mereka bersama-sama menyonglap duit, menggunakan kuasa, mendapat jawatan itu dengan gaji yang lumayan, kerja tak buat. Akhirnya kita ketinggalan banyak waktu yang kita dah terbuang, dan kita menambah satu hutang negara. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam waktu yang sama nak membantu rakyat, nak melihat sekolah yang seperti ini. Walaupun ini bukan tugas beliau, tetapi beliau begitu prihatin. Inilah seorang Perdana Menteri yang kita boleh lihat mengambil kira apapun pandangan, mengambil kira apapun permasalahan daripada kecil sampai ke besar. Sehingga kan anak sekecil ini pun memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Uncle Anwar. Itu adalah satu yang kita boleh banggakan, bahawa anak-anak kecil pun faham. Inilah yang kita mahu, perubahan. Dan kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat pentingkan, titik beratkan isu persekolahan ni, isu pendidikan ini. Jadi saya lihat beliau begitu tekun dalam isu ini. Bukan seperti Perdana Menteri yang lain, sibuk bagaimana nak dapat projek, sibuk nak dapat komisen, sibuk buat projek super mega yang akhirnya tidak menguntungkan rakyat. Tetapi rakyat hari ini mungkin sebahagian sudah memahami, sebahagian masih lagi di takok yang sama, iaitu bermain sentimen kaum dan agama, terutamanya mereka yang begitu fanatik, yang telah pun diidealismakan begitu lama, yang mana mereka ini dah didoktrinkan begitu lama dengan satu sikap yang perkauman, kenegrian, bermain dengan isu-isu yang sentimen, yang sensitif, yang tidak ada menguntungkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya lihat bagus sekarang ini kalau kita tubuhkan balik PLKN, dan kita nak orang di Sarawak kena pergi PLKN yang ada kawasan, contohnya orang-orang kaum lain ni bercampur dengan orang Melayu kena bercampur dengan orang kaum lain. Ini untuk kita buka minda bahawa negara kita ini sebenarnya bukan satu kaum, tetapi kita mempunyai ramai kaum lain lagi, berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita saling menghormati daripada peringkat bawah. Kita kena mendidik anak-anak kita, jangan bermain dengan sentimen perkauman, jangan bermain dengan ajar anak kita seperti mana yang kita lihat videonya, tentukan agama orang ni, tentukan agama orang tu. Ini tidak baik, ini kita kena hentikan. Jadi hari ini kalau kita tengok perkara-perkara inilah, sekecil-kecil inilah yang mendoktrinkan minda anak-anak kecil, anak-anak muda, yang apabila mereka dewasa dan akhirnya mereka jadi fanatik, munafik, yang akan menyusahkan rakyat, yang tidak akan menguntungkan. Setinggi mana pun pelajaran kita, kalau sikap kita adalah telah pun didoktrinkan dengan perkara-perkara yang tidak baik, maka tidak ada gunanya kepada bangsa, kepada negara. Itu yang saya lihat. Kalau kita didoktrinkan dengan satu perkara yang buruk, memang akan jadi buruk. Begitu juga dengan sikap, dengan perangai. Kalau kita mempunyai pelajaran yang sangat tinggi, kita berpendidikan yang sangat bagus, tetapi kita punya cara hidup tidak bagus, tidak sihat, pun tidak ada maknanya. Jadi aliran. Jadi apa yang saya lihat, apa yang dikeluarkan ini, kenapa saya buat ulasan berkenaan dengan isu ini? Kerana saya lihat media antarabangsa pun mengambil sekeping surat yang dipost oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dan mereka keluarkan di media mereka. Apa kita rakyat Malaysia tak berbangga ke? Ini adalah satu contoh yang terbaik bahawa prihatinnya Perdana Menteri kita hari ini. So itu ulasan saya dengan isu ini. Sekian, terima kasih.